bermula daripada binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, dan last sekali adalah distribution approximation. Sebagainya kamu dah belajar di sekolah. Contohnya macam binomial dengan normal kan, dah belajar di sekolah. Kalau ingat lagi lah. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, kita masih lihat lagi data kita terbagi kepada dua. Discrete satu, continuous satu. Kalau kita nak senang ingat, discrete ni macam integer. Integer maksud dia nombor yang tepat, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau continuous, di samping 1, 2, 3, 4, decimal number pun termasuk. Jadi kita boleh bayangkan continuous ni macam real number. Okay. So kita tengok ada berapa jenis? 3 jenis kan? 3 jenis. Kita ada binomial, kita ada Poisson, kita ada normal. Maka dua yang pertama tu adalah dalam kategori discrete. Okay. Binomial discrete, Poisson pun discrete. Bila normal, dia termasuk dalam kategori continuous. Okay. Kita tengok dulu yang pertama, binomial. Okay, binomial simbol dia, kalau ikutkan dari segi penulisan simbol, okay, kita akan tulis macam ni. X distribute by binomial with n and p. Kan? Nanti kita akan tengok n tu apa, yang p tu apa. Okay. Okey, yang pertama kita lihat dia gunakan konsep Bernoulli trial. Maksud dia, kita hanya bincang dua je. Contoh katakan kita lambung dadu, kita akan berjaya kalau dapat nombor genap, contoh. So kita bincang sukses dan failure. Dua je. Sama ada kita berjaya dapat genap ataupun kita lambung tak berjaya dapat genap. Hanya kita fikirkan dua je kemungkinan, sukses ataupun failure. Simbol untuk sukses, probability dia adalah P. Kalau failure, Q. Jadi antara P dan Q ni kalau kita jumlahkan dia mesti sama dengan 1. Jadi P tambah Q mesti sama dengan 1. Okay. Kemudian konsep yang lain, dia mesti independent. So ingat balik independent tu yang macam mana? Ingat independent secara umum dia memang ada intersection. Tapi tak semua intersection tu independent. Syarat dia intersection tu dia sama dengan P, katakan PA intersect B, dia mesti sama dengan PA darab BB. So ingat balik independent. Okey. Tu syarat dia. Kemudian kalau kita nak kira binomial, dia ada dua bentuk soalan. Sama ada soalan tu akan tanya find the probability X equal, tanda equal. Kalau tanda equal, kita lebih mudah kalau guna formula. Ni formula ni. Okay, formula mudah, NCX. Ni combination NCX. Jadi kamu guna kalkulator je, NCX. P ni adalah probability of success, P. Kuasa X. Q ni adalah probability failure, Q. Okay, kita akan tengok. Dan kaitan antara Q dan P adalah yang ni lah. Sebab jumlah P dan Q tu mesti satu. Okay. Kemudian, okey, ni yang pertama Kemungkinan juga nanti soalan yang lain dia akan tanya bukan sama dengan, dia akan tanya ada simbol inequalities. Sama ada lebih besar ke lebih kecil ke. Jadi biasanya kalau macam ni kita lebih mudah guna table yang kamu dapat ni. Okey, nanti kita akan tengok bagaimana kita nak guna table. Okey, macam tu lah. Macam tadi saya bagi contoh, kalau kita lambung dadu, biasanya kita akan lambung paling banyak pun 3 kali lah. Kan? Apa jadi kalau kita lambung 20 kali? Kalau kita lambung 30 kali? Kita akan guna cara biasa, nak cari probability. Jadi kalau kita lambung lebih daripada 3, jadi lebih mudah kita gunakan binomial. Cara binomial untuk dapatkan probability. Tetapi untuk binomial, dia ada limit juga. Kita nak guna table ni, ada limit. Data dia bermula daripada 3 sampailah 50. Jadi kalau katakan kita buat eksperimen tu sebanyak 60 kali, maka binomial ni dah tak boleh guna lagi dah. Table dia hanya baca sampai 50 je. Jadi kalau kita nak cari juga untuk n yang lebih daripada 50, kita terpaksa guna cara lain. Okay, nanti kita akan tengok contoh dia.
Dan nilai probability tu, yang P ni, kalau lebih daripada 0.5 pun tak boleh guna. Dalam table dia hanya baca daripada 0.01 sampailah 0.5. Okey. Nanti kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, kalau kita tengok tadi saya dah bagi simbol dia X distributed by binomial with N and P. Yang N ni maksud dia bilangan sampel. Bilangan sampel boleh, number of eksperimen pun boleh, ikut soalan. Kemudian yang P ni ingat, P ni adalah probability of success. Okey, kalau kita tengok soalan, nampak je percentage, terus itu adalah nilai P. P sama dengan 0.4. Kemudian, kalau kita baca soalan from a sample of 10 student. Ini maksud dia N kita 10 lah. Jadi kalau kita jumpa soalan, dia cuma ada dua maklumat je. Kita ada maklumat P, kita ada maklumat N. Maka itu adalah soalan binomial. Dalam soalan nanti dia tak akan sebut itu binomial. Kita tengok maklumat. Maklumat dia ada tak N? Ada tak P? Kalau ada, itu adalah binomial. Okay. Jadi kalau katakan kita nak cari find the probability that only 3 student. Ini maksudnya probability X equals to 3. Okay. Tadi kita tengok tadi, kalau simbol sama dengan, kita boleh guna formula. Kalau simbol lebih besar, greater than or less than, kita boleh guna table. Okay. So yang ni kita guna formula. Formula dia mudah je. Saya tulis asalnya NCX multiply by P to the power of X Q to the power of N minus X. Okay. Jadi N kita adalah 10. So letaklah 10C3. Kemudian P tadi yang ni lah 0.4. 0.4 to the power of 3. Kemudian Q. Q berapa? Sebab jumlah dia mesti 1. Ni kalau kita jumlahkan ni mesti 1. Itu yang saya buat berasingan ni. Maksud dia kadang-kadang soalan dia hanya nyatakan P je. Jadi Q tu kita cari kat sini. Sebab kita tahu P dan Q tu jumlah dia 1. Jadi kalau P ni 0.4, maka Q memang sah 0.6. So 0.6. Kemudian yang terakhir ni kamu tengok beza dia. 10 tolak 3, 7. Okay, ini kamu guna calculator. 10C3 darab 0.4 kosec 3 dan 0.6 kosec 7. Macam tu lah. Yes. So jawapan dia 0.2150. Betul tak? Kita andaikan betul lah. Okey, jadi kalau simbol equal, kita boleh guna formula. Ingat, kalau equal boleh guna formula. Tak boleh guna table. Kita lebih mudah guna formula. Okey, kemudian kita tengok soalan yang kedua. Find the probability that more than 7 students wear spectacles. Maksud dia, kita more than, maksud dia gunakan simbol greater than, more than 7. More than 7 ni, kalau kita masih nak guna formula, kita kena tukar mesti ada sama dengan. Jadi kita ingat, yang tadi binomial dia termasuk dalam kategori discrete. Jadi selepas 7 sepatutnya berapa? Mesti 8 kan? 8, 9, 10. 11 boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab N kita paling tinggi 10. Jadi kita senaraikan 8, 9, 10. Dia tak mungkin X tu bermula dengan 7.2, 7.8, tak boleh. Sebab ini adalah discrete. Ataupun kalau kita tengok number of student, ada ke number of student ni dalam bentuk perpuluhan? Ada. Bilangan orang 7.2. Itu macam mana gaya tu? Mungkin orang yang 0.2 tu dia cuma ada kepala je. So tak boleh lah. Okey, bila ada sama dengan baru kita gunakan formula. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Ini pun sama je, kamu nampak je percentage. Terus ini adalah P sama dengan 0.2 settle. Kemudian if a sample of 5 orange. Maksud dia number of sample N sama dengan 5. Maknanya kita tengok soalan ni, kita ada dua maklumat. Ada maklumat P,
ada maklumat n. Maka itu adalah soalan binomial. Memang sah ini adalah binomial. Binomial. Okey. Okey, kemudian kita nak jawab soalan yang pertama. Okay, find the probability that all the orange are rotten. Px equals to, kalau all maksud dia x sama dengan 5 lah. Jadi bila x sama dengan 5, kita dah boleh guna formula. Yes. Gunalah formula. So saya tulis balik formula ni. Probability x equals to sebarang nilai. So NCK P to the power of K Q to the power of N minus K. Formula ni. So N kita 5, yang K kita pun 5 juga. So macam tu lah. Kemudian soalan yang kedua. Okey, kalau kita tengok probability none of the orange, maksud dia probability x equals to 0. Hanya kita masih boleh guna formula. So macam tu lah. Okey, kemudian yang C ni, probability at least 1 is rotten. At least. Jadi kita tengoklah. Ingat balik at least tu apa simbol dia? More than or equals to 7. Jadi kalau katakan kita nak senaraikan nombor yang lebih daripada 1, at least 1, maka nombor apa yang boleh? Sepatutnya kalau kita nak guna formula, bermula dengan 1 ke 2? Sebab dia sama dengan. So 1, kemudian Px equals to 2. Ini kaedah yang asal. Sampailah n kita 5. So banyak kerja ni. Ni kepada yang kuat semangat lah. Okay, yang sukakan cabaran buatlah cara ni. Kan? Kata kamu tak ada kerja kan? Banyak masa free. Jadi gunalah cara ni. Tetapi yang ini, setiap ni mesti guna formula macam ni. Ni, setiap ni x equals to 1, guna formula ni. Itu baru satu. Yang ni pun sama juga. Maka kita akan buat formula tu 5 kali. Ini kepada yang rajin lah. Okey. Ataupun ni cara yang pertama. Ni cara pertama ni kalau rajin. Ataupun cara yang kedua, saya buat probability x more than or equals to 1. Saya guna satu tolak. Ingat bila kita guna satu tolak, maka ni greater than dia kena jadi less than. Equal, lawan dia adalah not equal. Okey, yang ini kalau kita senaraikan nombor dia, dia bermula dengan apa? Kosong je kan? Ada tak nombor lain? Itu yang dapat ni. Okey, kemudian kalau kita guna cara yang kedua, maka kita hanya guna formula sekali je. 5C0. Kemudian P berapa? 0.2 to the power of 0. 0.8 to the power of 5. Yang di ujung ni beza dia. Okey. Jadi kita ada dua cara lah. Sama ada tak payah ubah apa-apa, senaraikan nombor yang ada. Banyak kerja lah. Ataupun saya buat terbalik. Kita gunakan 1 minus. So kita akan dapat satu tolak probability x equal to 0. Yang ni lagi mudah sikit lah. Okey. So jawapan dia 0.6723. Boleh? Katakan so ingat bila kita nak guna table, bila nak guna binomial table, dia menggunakan nilai lebih besar dan sama dengan. Itu syarat dia. Itu syarat dia. Mesti simbol dia lebih besar dan sama dengan. Contoh dia macam ni lah. Okay, katakan yang ni saya nak terus guna table je. Maka kita akan ambil, kita akan lihat n tadi adalah 5. Okay, kalau kita refer pada table muka surat 3, n5. n5 tu maksud dia yang daripada first column ni. Cari 5. Muka surat 3. Nampak tak 5?
Okey, nampak? Okey. Kemudian kita kena tengok pula P kita adalah 0.2. Maksud dia yang P ni kamu baca yang di atas ni. 0.2. Cari 0.2. Jadi muka surat 3 ada tak 0.2? Kalau tak ada, kita pergi ke muka surat lain. Kita tengok muka surat 5. Muka surat 5. Cari N sama dengan 5. Kemudian cuba cari P 0.2, ada tak? Yes, ada 0.2 kan? Okey, maknanya yang pertama tadi tengok N. Yang kedua tengok P. Yang ketiga baru tengok ni. Yang ni adalah nilai R. Okey, R kita adalah 1. So, kita akan cari R. Yang sebelah ni kan R kan? Ya, apa masalah? Ada yang tak ada muka surat? Muka surat 5. Okey, jadi kita akan lihat N5. Yang pertama N5, P 0.2. Dan yang terakhir ni ikut dia punya soalan. Tapi dengan syarat, mesti simbol lebih besar dan sama dengan. Kalau lebih kecil tak boleh. Ataupun simbol dia X lebih besar dari 1, tak boleh. Dia mesti lebih besar dan sama dengan. Buat tenang. Junior semua ni. Okey, jadi bila kita dapatkan, okey, kamu cari N5, kemudian R kita 1. Baca di bawah 0.2. Betul tak jawapan dia 0.6723? Macam itulah cara baca dia. Boleh? Jadi kalau kita baca daripada table, yang kita tulis yang ni tak payah. Terus jawapan. Okey. Ada masalah? Okey, katakan saya nak soalan A tu, saya nak guna table juga. Saya tak kira, saya nak juga guna table. Walaupun dia sama dengan. Boleh? Boleh ke tak boleh? Macam tak boleh kan? Tapi kita bolehkan juga. Jadi kalau kamu nak guna ni, kamu kena buat probability. Kamu akan gunakan nilai 5 dan nilai 4. 5 dan 6. Okey, jadi kita tengok tadi N kita 5. Tengok muka surat 5. N kita 5, baca P 0.2, baca nilai R5. R5 ada ke? Macam tu lah kan? R5. R5 berapa? 0. Okey, betul. R6 ada tak? Kalau tak ada, maksud dia kosong lah tu. Jadi kalau saya ambil jawapan 0.003 subset to 0. So jawapan ni berapa? Hampir kepada ni lah. Boleh? Ni kalau tengok table 0.0003 subset tu, kalau tak nampak tu maksud dia 0 tu. Maka jawapan dia approximate to 0.0003. Kan hampir sama ni. Jadi kalau guna table, jawapan dia 0.0003. Ingat kalau sama dengan kita boleh juga guna, tapi jangan baca pada table tu 5. Kena baca 5 bersama dengan nilai sebelah kanan. So 5 tolak 6. Nampak ke? Okey, macam tu lah Kata apa, kita tengok contoh lain. Okey, soalan D. Only one. Okey, kalau diikutkan kita akan gunakan formula. Macam tu lah. Katakan saya nak guna table. Maka kita akan ambil macam mana? Ni kalau saya nak guna binomial table. Probability X equals to 1. Kita akan baca table more than 1. Subtract to nombor sebelah kanan. Okey, cuba kamu cek. Baca N5, P 0.2. Kamu baca 1. 0.6723 tolak dengan bacaan 2. 0.2627. Dapat tak jawapan dia? 0.4096. Dapat kan? So macam itulah. Jadi kalau sama dengan, kita jangan baca table terus ambil nilai 1. 1 tolak jiran sebelah kanan.
Okay, jadi pilihlah kamu nak guna table ataupun nak guna formula. Dua-dua diterima. Okay, so kita akan dapat jawapan dia sama je. Ada yang tak jumpa? Boleh? Okay, katakan kita nak cari only 3 are rotten. 3. Kalau equal, biasanya kita akan gunakan formula. Tapi katakan saya nak juga guna table. Bila kita guna table, binomial table, so kita akan ambil probability x equals to 3 equals to probability. Kita baca table nilai 3 dengan nilai sebelah kanan. Okay, jadi kalau kita check, baca N5 P 0.2, ambil nilai 3 0.0579, tolak dengan bacaan 4 0.0067. Maka dapat tak jawapan dia 0.057? Dapat Mungkin kalau lari pun lari sikit lah. Okay, so jawapan dia sama. Jadi terpulanglah nak guna table ataupun nak guna formula. Kemudian untuk yang terakhir, kita nak cari not more than. Kalau kita terlupa, lupakan ni, not ni. Kita settlekan ni. Kalau more than, simbol dia lebih besar. Kalau ada perkataan not, kita lawan dengan dia. Less than. Macam tu. Jadi kalau kita terlupa, kita abaikan dulu perkataan not tu, fokuskan more than. More than, bila ada perkataan not, kita ambil opposite dia. So greater than, opposite dia less than, not equal, dia akan jadi equal. Okey, kalau daripada sini, katakan saya nak guna table. Boleh tak kita guna table? Kau ya betul. Tadi saya pesan tadi apa? Dia mesti lebih besar dan sama dengan. Jadi saya kena tukar dulu. Ingat, table ni syarat dia mesti lebih besar dan sama dengan. Ini syarat dia. Okey, maka saya kena tukar dulu. Cara tukar saya gunakan satu tolak, maka bertukarlah jadi less than akan jadi greater than. Equal, opposite dia not equal. Okey, sampai di sini boleh tak kita guna table? Kenapa tak boleh? Yes, dia syarat dia mesti ada dua. Lebih besar dan sama dengan. Maka saya tukar lagi. Kita nak ambil nilai berapa? Bawa tenang, bawa tenang. Nak ambil nilai 2 ke, 3 ke, 1? 3 Yang sama masuk dengan ni. 3 lah kan? Sebab integer selepas 2 mesti 3. Okey, sampai di sini boleh guna table tak? Barulah guna table. Jadi kita refer table. N5 P 0.2. R kita 3. 0.0579. 9. So macam tu lah. Tolakkan. Okay, ingat table dia hanya baca lebih besar dan sama dengan. Kalau setakat lebih besar je tak cukup. Jadi kena ada sama dengan. Kalau discrete dia mudah. Kalau nak tukar sama dengan, selepas 2 mesti 3. Dia tak akan jadi nombor lain. Okay. So macam tu lah. Sudah? Yes, macam tu lah. So jawapan dia 0.9421. Yang ini menggunakan cara biasa. Kalau kita sekali tengok, boleh tak kita guna table ni? Kalau kita ada N sama dengan 10 dan P 0.8. Boleh ke tak boleh? Ya betul. Tadi syarat table tadi apa? N jangan lebih daripada 50 kan? Itu dah 8 dah. 10 okey lagi. Kemudian P paling tinggi berapa? 0.5. Sekarang? Jadi kalau ikutkan yang sekarang ni, tak boleh guna table. Tapi soalan arah kan, by using the binomial table. Kena guna juga table. Tapi dalam table hanya 0.5.
0.5. Okey, jadi sekarang ni apa kita nak buat? Ha? Paling mudah jangan buat. Okey, kalau kita kuat semangat. Okey, kita buat macam ni. Okey, kalau katakan saya ambil line ni. Okey, kalau saya baca daripada mula ni, saya baca ini untuk X. Untuk X. Boleh? Untuk X, kalau saya baca daripada sini, jumlah dia adalah 10. Okey, contoh macam ni lah. Kita nak cari find the probability X more than or equals to 4. Maksudnya bermula daripada 4. Bermula daripada 4. Ni contoh Kalau katakan saya baca X less than 4. Itulah kawasan ni kan. Kalau X less than 4. Kita sekarang ni kita buat satu variable baru. Tapi kita baca daripada kanan. Saya baca daripada kanan. Kalau saya baca daripada kanan, berapa nombor kat sini? Adakah kita nak guna Y dia sama dengan 4 juga? Daripada 10 pergi ke 4, berapa unit? 6. Jadi kalau X dia baca 4. Tapi kalau kita baca Y daripada kanan. Jadi kita ambil nombor 6. Boleh? Dah. Muka macam tak berhati je. Okey, kalau ikut soalan, kita akan bermula daripada kiri lah. So kita ambil lah kalau X sama dengan 4. So kita akan ambil lah bacaan X4 sini. Katakan saya nak tukar kepada Y. Y ni dia baca daripada kanan. Kalau baca daripada kanan, tak bolehlah kita ambil bila X4, Y pun 4. Sebab bacaan tak sama. Kalau baca daripada sini, maka jangan ambil Y sama dengan 4. Dia akan ambil sama dengan 6. Baru jumpa tempat yang sama. Betul? Okey, jadi sekarang ni saya tukar kepada Y. Jadi kalau kita nak mudah, step yang pertama, daripada X, kena tukar kepada Y. Sebab kalau X, nilai P dia 0.2. P dia, P apa sih? Kalau X, binomial, N10, P 0.8 kan? Okey, kalau daripada X, tak boleh guna table. Maka saya baca terbalik. Saya tukar kepada Y, maka Y akan jadi 10, 0.2. Boleh? Faham ni? Faham tak faham? Sekali lagi. Ini kalau saya bincang P P daripada sini sampai sini, P kita adalah 1. Sekarang ni kalau kita guna X dia adalah 0.8. 0.8. Ini X. Tapi kalau Y, kita baca daripada sini. Maka kita guna P nilai dia berapa? 0.2. Okay, barulah kita guna ni. Okay, jadi sekarang ni step yang pertama, kamu terbalikkan je. Daripada X tukar kepada Y. Daripada lebih besar tukar lebih kecil. Daripada 4 tukar 6. Ataupun kalau payah sangat, jumlah N kita berapa? 10. Kalau kita dah ada 4, menjadikan 10, tukarlah kepada 6. Boleh? Maknanya untuk proses X tukar kepada Y, kita tukar simbol lebih besar je. Lebih besar, tukar lebih kecil. Yang sama dengan kekal. Kemudian, boleh tak kita guna table ni? Kalau Y lebih kecil daripada 6. Tak boleh kan? Sebab syarat dia mesti lebih besar kan? So, saya tukar. 1 tolak probability. Kalau kita guna formula 1 tolak, maka kita akan ambil lawan daripada yang asal. Termasuk sama dengan. Less than, opposite dia adalah greater than. Equal. Opposite dia not equal to 6. Ini yang asal. Boleh tak kita guna table? Tak boleh juga. So, tukar lagi. 1 tolak probability Y. Besar dan sama dengan 7. Sebab selepas 6 mesti 7. Okay. Jadi sekarang ni kita guna table. Rujukan kita yang baru N kita masih 10. Kemudian P kita gunakan 0.2. Dan R rujukan kita adalah 7.
Okey, biasanya kita akan gunakan muka surat 5 lah. Okey, kita cari N7. Okey, N7. Cari nilai P 0.2. R dia 7. Oh sorry, N kita 10 eh. Muka surat 6. Muka surat 6. Cari N10. Cari P 0.2. Muka surat 6 muka surat 6. Kemudian baca R7. R7 0.0009. Jumpa tak? Kemudian tolak. Okey. Okey, jadi ingat step yang pertama, saya ulang balik, step yang pertama kita mesti tukar kepada X kepada Y. Cara nak tukar dia punya simbol X ya. X tukar kepada Y. Yang lebih besar tukar kepada lebih kecil. Sama dengan ni kekal. Jangan ubah. Tapi kalau guna formula satu tolak, semua kena berubah. Kecil lawan dia besar. Equal lawan dia not equal. So ingat kalau X kepada Y tukar lebih besar pada lebih kecil je. Sama dengan kekal. Okay. So kita dapat 0.9991. Okey, jadi untuk soalan P pula, kita nak lebih besar daripada 4. Tapi kalau nak kekalkan soalan tu, tak boleh sebab table baca jangan lebih daripada 0.5. Jadi tukar kepada Y. Bila tukar kepada Y, kita tukar je X tukar Y. Besar, tukar je lebih kecil. Macam tu je. Kemudian nombor pastikan jangan ambil 4. Sebab pastikan jumlah dia mesti 10. Sebab N kita 10. So kalau sini 4, sini 6. Kemudian jangan letak sama dengan. Sebab kita bukan guna konsep satu tolak. Kalau X tukar pada Y, ubah simbol lebih besar je. Okay. Kemudian boleh tak kita baca table ni? Tak boleh, mesti tukar kepada satu tolak. Kalau guna satu tolak, semua kena tukar. Lebih kecil, lawan dia lebih besar. Non equal, opposite dia apa? Equal. So ingat, kalau guna satu tolak, dua-dua kita kena ubah. Simbol lebih kecil, simbol non equal. Ni ke sini, dua-dua kena tengok. Less than dengan not equal. Tapi kalau X kepada Y, kita hanya tengok simbol lebih besar je. So terbalik itu je. So ingat itu. Kemudian kita refer lah pada table. Okay, kalau kita refer table, tengok N kita 10. N10, P 0.2. R kita yang baru 6. 0.0064. Ya. Kenapa dam? Kenapa bukan 7? Sebab bila saya guna satu tolak, maka kita akan ambil lawan daripada yang ni. Ni lawan dia ni. Ni less than, dia besar. More than. Not equal, equal. Nombor sama. Dah, wara. Yang tadi asalnya probability Y less than or equal to 6. Bila saya tukar satu tolak, nombor dia kekal. Cuma ubah less than, opposite dia more than. Equal, not equal. Tapi nombor dia kekal. Tetapi bila sampai sini masih tak boleh guna table sebab tak ada sama dengan. Maka saya akan ambil satu tolak. Selepas 6 mestilah 7. Ni cerita lain. Yang penting sekarang ni, bila kita buat satu tolak, nombor dia kekal. Mana tengok, kalau katakan ni dah sesuai dengan table, dah guna je nombor tu. Okay. So kita akan dapat macam tu lah 0.9936. Okay. Okay, kita teruskan yang C. Oh, banyak pula ni. Okay, macam tu lah. Okay. Yes, faham. Bagus, bagus. Kalau kita tengok D, lebih kecil, terus tukar lebih besar.
Kamu jangan tengok pula ini tak ada sama dengan, maka opposite dia mesti ada sama dengan. Kalau X tukar kepada Y, kita hanya tukar simbol lebih besar atau lebih kecil. Itu je. Kecuali kalau kita guna satu tolak. Kemudian Y greater than 6 mana ada dalam table? Sebab dia tak ada sama dengan. So tukar supaya mesti ada lebih besar dan sama dengan. Okay, jadi pada table jangan baca 6, baca 7. Yang ni tadi kita dah belajar tadi. Yes. Ni jangan silap ya. Bila X tukar kepada Y, jangan ambil bacaan 4. Sebab Y tu kita dah baca daripada kanan. Maka pastikan jumlah dia mesti 10. Mesti 10. So bila Y sama dengan 6, kita akan ambil bacaan 6 tolak jiran sebelah kanan. Okay. So kita boleh tengok table. Okay. Okay, contoh yang keempat, soalan dia kadang-kadang diubah. Dia nak cari A tu berapa. Tadi yang A tu kita dah ada. Nak baca table. Kita tengok dulu N kita 10. Kemudian lihat P sama dengan 0.45. Okey, sekarang ni kita baca ni. Ni nombor ni dia berada dalam ni 0.4956. Yang nombor sebelah kanan ni. Jadi sekarang ni kita akan baca terbalik. Kita akan baca daripada dalam tu, dalam. Cari yang hampir dengan nombor ni ataupun yang tepat. Kita nak tengok berapa nilai R dia. Berapa? 5 ya? Yes. Maka teruslah jawapan dia 5. Maka from the binomial table. Bukan bilik terturan. Binomial table. Yang salah baca pula. X more than equals to 5 equals to 0.4956. Therefore A equals to 5. Okay. Maknanya kalau jumpa soalan ni, kita akan baca dalam. Kita cari N berapa, P berapa, baca dalam. Tengok bacaan R dia berapa. Okay. So jawapan dia 5. Yes, masa kecederaan sekarang. Okay, boleh? Okay, so yang ni nanti kamu tengok balik. Ni kamu tengoklah video ni balik. Okay, macam tu lah. Yes, try and error. Tapi jangan error je. Kalau error tak dapat jawapan. Nama kaedah dia try and error method. Try and error. Nanti kamu tengok balik video ni. Boleh? Tengok balik di video ni. Saya nak teruskan. Okey, kita tengok yang terakhir. Kita dah belajar binomial ni dia hanya bergantung kepada dua nilai N dan P. Mesti ada N, mesti ada probability. Kalau nak cari mean, kadang soalan minta find the mean. Terus ambil N darab P, settle. Kemudian cari variance, lagi senang, N, P, Q. Kemudian standard deviation ni adik-beradik daripada variance. Cuma kita akan buat square root. Square root of variance. Dah, selesai. Maka mean NP. Variance NPQ. Tak payah kita nak guna formula yang canggih tu. Sigma kuasa 2 sama dengan 1 per N minus 1 kan. Tak payah guna yang canggih tu. Kita guna N darab P je. Mean. Mean, variance. Okay. Ni dalam nota dia kan. Okay. Okay, kita tengok contoh yang terakhir. Okay, kita tengok soalan ni. Dia beri N, X distribute by binomial N and P. Mana has a mean. Nampak je mean. Maka itu adalah NP. Nampak je mean, itu adalah NP. So, maklumat yang pertama, NP equals to 3. Settle. Maklumat yang kedua, variance. Variance sama apa ni? NPQ. So kita tulis NPQ sama dengan 51 per 20. So kita buatlah persamaan serentak. Okay, ini kalau kita nak senang, NP ni ganti dengan 3. Ni masuk 3. 3, so dapat 3Q equals to 51 over 20. Terus dapat nilai Q.
SAS. Kan betul tu? Siapa yang masuk tu? Okey, bagi ruang. Okey, dah settle. Kemudian P. Boleh? So saya teruskan. Macam itulah, selesai. Kan senang. Dah ada jawapan? Okey. Boleh ke? Ini cuma saya nak tekankan mean tu maksud dia NP. Variance tu adalah NPQ. Gunakan yang tu je. Okey, so kita dapat N 20, P 3/20. Kemudian soalan yang terakhir, soalan nak cari apa? Find the probability X equals to 3. Okey, sekarang N kita 20. Gunalah 20 C3. P adalah 3/20. Kuasa 3. Kemudian 17/20. Ini adalah nilai Q. Kuasa 17. So macam tu. Okey, yang ini tak boleh guna table sebab 3/20 mana ada dalam table. Jadi kita guna formula je. Okey. So dapat jawapan dia konsumen 2428. Okey, jadi binomial sampai sini je. Okey, binomial. Jadi untuk binomial, kita kena ingat binomial X distributed by binomial N and P. Kemudian kita kena mahir kalau jumpa soalan yang ni, maksud dia mesti guna formula. Kalau satu lagi, kalau yang macam ni, kita boleh guna table. Ingat table baca lebih besar dan sama dengan. Kalau yang ni formula. NC3P to the power of 3 and minus 3. So kalau sama dengan boleh guna formula. Kalau lebih besar dan sama dengan boleh guna table. Tapi kalau sama dengan masih nak guna table, kita mesti guna nilai yang di sebelah kanan. Nilai sekarang ini 3 tolak dengan nilai sebelah kanan. Macam tu. Okay. Kemudian yang terakhir kita belajar mean dengan variance. Mean NP. Variance NPQ.